Apa pandangan Datuk Seri tentang buku Tommy Thomas yang baru diterbitkan? Datuk Seri buat report polis. Yang mendorong Datuk Seri buat report polis. Kalau mengikut kenyataan media yang terakhir, 134 report polis. Ya. Berarti bukan saya keseorangan, tapi saya antara yang utama lah. Ya. Atas nama Setiausaha Agong, atas nama UMNO, saya membuat laporan polis itu. Ada beberapa sebab. Sebab utamanya ialah kerana tuduhan-tuduhan, sindiran-sindiran, anggapan-anggapan yang disebut dalam buku itu yang saya baca. Ya. Ada orang tanya, Mak Maslan ni reti membaca buku orang putih ke tidak? Alamak tuan. Dia tak kenal. Alamak. Itu. Hai, payahlah. Itu malah nak jawab lah. Malah nak jawab. Kalau cerita kan dia kata nak membesarkan diri. Itu pula masuk bakul angkat sendiri. Jadi tak payahlah sebut benda itu. Yang menyebut dalam buku itu, Tommy Thomas dalam tajuk 13 Mei, seolah-olah menyebut bahawa Allahyarham Tun Razak yang menyebabkan 13 Mei. Dalam 13 Mei. Ya. Seolah-olah menyebut bahawa anak-anak muda Melayu yang mengasah parang dan keris di hadapan rumah Datuk Harun Idris yang menjadi punca 13 Mei. Jadi tuduhannya itu tuduhan yang bersifat hasutan dan fitnah. Fitnahnya ialah memfitnah Tun Abdul Razak yang tidak dapat mempertahankan diri kerana beliau sudah tidak ada. Kemudian seolah-olah dia menyebut bahawa Tun Razak seolah-olah mengadakan kudeta untuk menjatuhkan Tunku Abdul Rahman. Kerana Tun Razak sakit leukemia yang hayatnya tak berapa, lantas Tun Razak membuat kudeta supaya dia boleh mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada Tunku Abdul Rahman. Itu orangnya dah tak ada, dibuat tuduhan-tuduhan begitu. Saya kira seorang bapa pembangunan Malaysia tidak akan membuat perkara apa yang dituduh oleh Tommy Thomas itu. Tun Allahyarham Tun Abdul Razak tak ada lagi untuk menjawab segala tuduhan-tuduhan itu. Itu adalah suatu tuduhan yang amat tidak adil dan saya amat yakin ia adalah tuduhan tidak benar sebab kertas putih dikeluarkan dan dibentangkan di Parlimen. Tidak ada sebut perkara seumpama itu kan ya. Dan kita tahulah punca utama kenapa berlaku 13 Mei itu, kita tahu puncanya. Jadi itu satu bab mengenai tuduhan-tuduhan yang tidak betul mengenai Allahyarham Tun Abdul Razak. Satu lagi, buku itu menceritakan tentang perkara yang ada yang sulit, ada yang rahsia. Kita ni apabila telah mengangkat sumpah, walaupun kita tidak lagi menjadi penjawat awam, perkara yang kita telah angkat sumpah, walaupun kita sudah tidak menjadi penjawat awam, kita tidak boleh membocorkan segala rahsia-rahsia itu di bawah Akta Rahsia Rasmi. Tadi mengenai hasutan dan fitnah, kanun keseksaan perkara 500, defamation, mengenai Allahyarham Tun Razak, mengenai bangsa Melayu dan anak-anak muda Melayu, kemudian mengenai Akta Rahsia Rasmi, itu satu lagi. Satu lagi yang disentuh oleh ramai pihak, bagaimana Tommy Thomas melihat amat rendah kepada penjawat awam di dalam Jabatan Peguam Negara. Itu satu perkara yang Peguam Negara sekarang pun membuat kenyataan media. Peguam Negara sebelum ini Tan Sri Effendi membuat laporan polis, Effendi Ali. Segala perkara ini menarik perhatian kerana tuduhan-tuduhannya menyebut pegawai menunggu pencen, semacam tidak bermotivasi dan sebagainya, seolah-olah tidak profesional. Ini semua menyentuh kewibawaan jabatan itu dan ia sepatutnya tidak melakukan dan menyebut perkara seumpama itu. Baik, pendakwaan politik ada juga disebut di dalam, seolah-olah dilihat seperti pendakwaan politik. Datuk Seri tidak terasa ada tulisan itu ataupun gambaran yang diberikan oleh Tommy Thomas itu ada kaitan dengan pendakwaan yang dibuat terhadap Datuk Seri. Ketika itu Latifah Koya yang
menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan dia peguam negara. Peguam negara Tommy Thomas ketika kes saya diheret ke mahkamah ini. Ya. Ada 80 orang yang menerima compound. 78 lagi tak diheret pun di mahkamah. Kenapa saya pula yang kena? No. Dan saya dengan Tan Sri Syahril je. Jadi dengan perkataan, kalau ada orang membuat menyebut perkataan pendakwaan politik berpilih, selective political prosecution, Bagus bahasa Inggeris tu. pendakwaan politik berpilih, dia bukan terpilih berpilih, selektif tu berpilih. Jadi saya termasuklah orang itu. Bayangkan 80 kes yang di compound, 2 orang yang kena. Kenapa saya kena? Sebab saya lantang memperjuangkan apa yang saya fikir tidak betul, iaitu dapat RM50,000, ada 2 pihak dapat RM50,000, tetapi disuruh bayar compound 50 kali ganda dan nilainya itu ialah berjumlah 2.5 juta. Siapakah 2 pihak itu? Pihak pertama IPF Baling, satu lagi ialah Pemuda Pekan. Dapat RM50,000, disuruh bayar 50 kali ganda. Lepas itu ada beberapa UMNO bahagian yang lain dapat cek RM100,000, disuruh bayar 25 kali ganda compound. Jadi 2.5 juta. Itu contoh-contoh compound, kita boleh cek senarainya. Peguam-peguam kita ada senarainya itu. Semuanya menunjukkan bahawa saya kira berlaku ketidakadilan dan berlaku pendakwaan politik berpilih ketika zaman Tommy Thomas dan Rati Pakoya. Betul Sri. Tommy Thomas ni kita kena akui dia bukan seorang yang bodoh tentang undang-undang. Dia tahu undang-undang. Jadi gambaran yang diberikan itu seolah-olah dia membuka pekung kerajaan PH ketika itu macam mana pemimpin-pemimpin UMNO teraniaya. Ada tindakan-tindakan lain daripada pemimpin-pemimpin UMNO, terutama melibatkan pendakwaan termasuk Datuk Seri Zahid Hamidi, hukuman yang kena pada Datuk Najib, Tengku Nan dan ramai lagi sedang menunggu giliran termasuk Datuk Seri. Ya, saya kira ia membuka mata rakyat apabila beliau mendedahkan beberapa perkara begitu rupa, ya. Dan sebenarnya ia bukan untuk mempromosi dirinya berkata bahawa begitu begini, tapi saya kira apabila Tun Mahathir sendiri menafikan dakwaan-dakwaan yang ada dalam buku itu, kredibiliti Tommy Thomas jatuh merudum. Dan apabila peguam negara sendiri, bekas peguam negara mempertikaikan isi kandungannya, maka tentulah buku itu tidak mempunyai kredibiliti yang sepatutnya sebagai riwayat hidup seorang peguam negara. Apa akan berlaku selepas ini? Saya diberitahu selepas saya disoal siasat oleh pegawai penyiasat, kemudian pegawai penyiasat menyoal lagi sekali pada tarikh yang berlainan pada saya, dengan peguam 2 jam, bersama pegawai 2 polis sejam. Saya bertanya, ke mana kesudahan segala laporan polis yang beratus-ratus ni? Saya dah nak tanya soalan tu, Datuk Seri dah nak jawab. Okay. Rakyat tentu juga bertanya, bukan? Pasti. Mereka kata mereka sedang menyiasat secara terperinci dan mereka inginkan supaya siasatan itu benar-benar solid dan kemudian akan menyerahkan siasatan macam saya di IPD Dangwangi, seluruh Malaysia lah, ya, balai polis yang beratus buah itu akan diserah ke Bukit Aman, kemudian Bukit Aman akan menyerah kepada peguam negara apakah yang sepatutnya dilakukan terhadap Tommy Thomas dan bukunya. Ada tak kemungkinan kes ini akan didiamkan seperti beberapa kes sebelum ini? Soalan yang sukar untuk dijawab tu, ya. Harapan Datuk Seri kalau sukar untuk dijawab secara ni. Harapan Datuk Seri. Saya tak suka menyebut harapan, saya suka menyebut impian.
Okey. Sebab harapan tu Saya tarik balik perkataan harapan. Apa PH. impian? PH. Apa impian Datuk Seri? Bagaimana saya tidak suka Saya pun sebut silap tu tersebut. sebagaimana saya tidak suka sebut bersatu, saya suka sebut PPBM. Ya. Sebab bersatu tu perkataan yang indah. Satu tu kita punya. Kita nama parti tu PPBM lah, saya suka menyebut begitu. Harapan ni saya dah dalam kepala saya tukar kepada perkataan impian. Impian mengenai Isu 134 laporan polis ni. Disiasat, disoal. Saya rasa lebih 134 dah. Ya. Lebih daripada itu jumlahnya. Saya harap harap lagi, saya mengimpikan Saya silap. dan saya menginginkan agar satu perkara yang muktamad tentang buku itu, jika ia perlu diharamkan. Jika perlu Tommy Thomas diambil tindakan. Without fear or favor lah kata orang. Maka lakukanlah yang terbaik, kerana pihak-pihak yang tinggi-tinggi membuat kenyataan-kenyataan ini bukan main-main. Ya. Saya tidak pernah terfikir ada seorang peguam negara dan bekas peguam negara mengkritik sebuah buku yang tulis oleh seorang bekas peguam negara, kecuali buku Tommy Thomas ni. Datuk Seri, buku tu tidak ada ISBN. Antara prasyarat untuk kita menerbitkan buku, kita harus ada ISBN daripada Perpustakaan Negara. Tindakan kau nak diambil, dah boleh diambil, tapi buku pun masih dijual secara PDF dan Tommy pun belum dipanggil polis. Impian apa yang Datuk Seri nak harapkan? Saya, ada orang belikan buku saya sendiri, adalah buku tu. Datuk Seri beli buku tu? Kalau tidak, macam mana nak buat laporan polis? Tak rasa menyesal berbingit? Buku tu saya bagi pada peguam saya lah lepas tu. Okey. Saya tak ada Baik. dalam simpanan lah. Lepas saya membaca dengan pantas dan kemudian melihat kepada paragraf-paragraf yang penting, adalah gambar-gambar begitu begini, dan rumusan laporan polis itulah yang telah saya buat. Kan nanti orang kata buat laporan polis buku tak baca. Memang saya ada kopi itu sebelum ni. Cuma saya tak sanggup nak letak di rumah atau di pejabat. Saya bagi pada peguam. Biar peguam yang uruskan. Ya, baik.